Baik, kita mulakan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, kita teruskan hari ini surah Asy-Syu'ara ya, ayat 112. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, telah berkata ia. Telah berkata ia. Wama, dan tiada ilmi, pengetahuanku, bima, dengan apa yang, kanu, adalah mereka, ya'malun, mereka kerjakan. In, tiada, hisabuhum, hitungan mereka, illa, melainkan, ala, atas, Rabbi, Tuhanku. Lau, jikalau, tash'urun, kamu sedar. Wama, dan tiada, ana, aku, bitoridi, yang menghalau, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. In, tiada, ana, aku, illa, melainkan, nazirun, seorang pemberi ancam, seorang pemberi ancam, mubin, yang terang. Baik, saya masuk mula ya. Qala, telah berkata ia. Maknanya ia ni balik kepada cerita sebelumnya, itu Nabi Nuh ya. Wama ilmi, dan wama ilmi, dan tiada pengetahuanku, bima kanu ya'malun, dengan apa yang adalah mereka kerjakan ya. Maknanya ya, Nabi Nuh ya tidak mengetahui ya apa yang mereka kerjakan, sama ada mereka ya berniat baik ataupun berniat buruk terhadap Nabi Nuh ya. Tapi yang nyata bila mereka berniat buruk terhadap Nabi Nuh ya. In hisabuhum illa ala rabbi, tiada hitungan mereka melainkan atas Tuhanku. Mana Nabi Nuh serahkanlah ya perhitungan itu kepada Allah untuk membalasnya. Lau tash'urun, jikalau kamu sedar. Wa ma ana bitaridil mu'minin, dan tiada aku yang menghalau orang-orang yang beriman. Mana pembesar-pembesar mereka
suruh Nabi Nuh menghalau pengikut-pengikut Nabi Nuh yang dianggap mereka sebagai orang-orang yang hina, yang lemah, suruh mereka pergi. Nabi Nuh tidak akan halau mereka yang beriman. In ana illa nazirum mubin. Tiada aku melainkan seorang pemberi ancam yang terang. Mana Nabi Nuh seorang nabi. Seorang nabi memberi ancaman mengenai tentang azab selepas mengenai tentang adanya hari akhirat. Adanya azab dan adanya nikmat. Jadi itu tugas Nabi Nuh. Mereka yang dah beriman dan mau menerima ancaman itu, takkan Nabi Nuh nak halau. Yang lain belum tentu mereka beriman. Pembesar-pembesar yang diharapkan belum tentu mereka beriman. Yang tentu beriman itu Nabi Nuh tetap jaga. Baik, lanjutan ayat di 116. Qalu telah berkata mereka, lain demi jika lam tantahi, tidak engkau berhenti, ya Nuh, wahai Nuh, la takunanna, nescaya engkau mesti jadi minal marjumin, daripada orang-orang yang direjam. Semak. Qalu telah berkata mereka. Ini pembesar-pembesar. Pembesar kaum Nabi Nuh. Dia bagi peringatan kepada Nabi Nuh. Peringatan yang cukup menyakitkan hati Nabi Nuh. Iaitu la illam tantahi, demi jika tidak engkau berhenti ya Nuh, wahai Nuh. Kalau engkau tak berhenti daripada menyampaikan ajaran-ajaran sesatmu, dianggap ajaran Nabi Nuh ajaran sesat. La takunanna minal marjumin, nescaya engkau mesti jadi daripada orang-orang yang direjam. Kan ancamannya berat ni. Hai Nuh, aku bagi peringatan kepadamu. Kalau engkau tak berhenti, ingat, kamu akan aku rejam. Jadi artinya, ini dah kes berat ni. Bukan sekadar nak halau, tapi ancaman ni ancaman membunuh. Nak direjam Nabi Nuh. Ini kaumnya punya kehendak supaya Nabi Nuh berhenti daripada menyampaikan risalah Allah. Baik, apa kata Nabi Nuh? Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, inna, sesungguhnya, kaumku, kazzabuni, telah mendustakan mereka akan daku. Yang akan daku tu ni tu, kazzabu, telah mendustakan mereka. Ni akan daku. Asalnya nun ya. Oleh kerana di akhir ayat, dia tidak ada baris, tak ada letak ya. Kerana nak mencantikkan tulisan akhir ayat dengan nun. Jadi semuanya daripada atas kita tengok semua nun. Jadi kazzabu ni dia diakhiri dengan nun. Tapi yang membezakan apa? Baris. Barisnya baris bawah. Yang lain na. Ni tu menunjukkan akan daku. Asalnya nun ya.
Rabbi, qala telah berkata ia Nabi Nuh mengadu pada Allah. Rabbi inna qaumi kazzabuni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan mereka akan aku. Ya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ya. Yang mana kaumnya dah mendustakan mereka dan mengancam mereka dengan ancaman yang berat, iaitu direjam dengan batu. Ya. Sambung faftah. Faftah. Maka beri keputusanlah oleh engkau. Atas panjang sangat ni. Maka putuskanlah oleh engkau pun boleh. Maka putuskanlah oleh engkau. Asalnya iftah ni maknanya buka ya. Makna buka. Jadi di sini menyesuaikan dengan ayat ya, dengan makna putuskanlah ya. Maka putuskanlah oleh engkau baini di antaraku, wa bainahum dan di antara mereka, fatahan satu keputusan, wa najjini dan selamatkanlah oleh engkau akan daku, dan selamatkanlah oleh engkau akan daku, waman dan orang yang ma'iyah bersamaku, minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman. Semak semula. Faftah baini wa bainahum fathan. Maka putuskanlah oleh engkau di antaraku dan di antara mereka satu keputusan. Wa najjini wa man ma'iyah. Dan selamatkanlah oleh engkau akan daku dan orang yang bersamaku. Minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman. Ya, Nabi Nuh dah tak dapat nak buat apa lagi. Kalau Nabi Nuh teruskan, Nabi Nuh pasti akan mendapat rejam. Jadi mana nak pilih? Akhirnya Nabi Nuh mengadu, ya Allah, ya, berilah keputusan, putuskanlah hukuman, ya, di antaraku dan di antara mereka tu kaumnya, satu keputusan. Ya, aku dah tak boleh buat apa lagi, dah tak boleh nak menghukum, tak dapat nak berkata apa dan tak dapat nak berhukum apa. Oleh itu aku serahkan padamu ya Allah. Wa najjini dan selamatkanlah oleh engkau akan daku dan orang yang bersamaku daripada orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Fa anjaynahu, maka telah kami selamatkan akannya. Sambung ya. Fa anjaynahu, maka telah kami selamatkan akannya. Waman dan orang yang ma'ahu bersamanya, fil fulki dalam bahtera, mashun yang dipenuhi, summa kemudian, aghraqna telah kami tenggelamkan, ba'du sesudah itu, al-baqin orang-orang yang tinggal. Bakin tu daripada mana perkataan baki yang kita sebut selalu baki. Berapa baki? Mana yang dah berbaki, yang tinggal.
Itu makna baki. Ya. Baik lagi, inna bahawasanya fi zalika pada itu la ayah sungguh satu tanda. Wa ma kana dan tiada adalah ia aksaruhum kebanyakan mereka mukminun orang-orang yang beriman. Lagi satu. Wa inna dan bahawasanya Rabbaka Tuhan engkau lahua sungguh dia Al-Aziz yang maha gagah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik, sama semula ayat 120. 120. 119. Panjaina ya. Panjainahu wa mamma'ahu. Maka telah kami selamatkan akannya dan orang yang bersamanya fil fulki dalam bahtera al-mashhun yang dipenuhi. Ya. Nabi Nuh sejak ancaman tu diakur. Dia tak menyampaikan lagi. Maknanya tak berdakwah kepada kaumnya lagi. Tapi Allah perintahkan suruh buat bahtera, buat kapal. Ya. Jadi, dia menghabiskan masa, maknanya dengan nak menyiapkan kapal itu. Ya. Bayangkanlah nak menyiapkan kapal yang besar. Ya, orangnya pun masa tu besar-besar. Ya, setinggi pokok kelapa yang tinggi tu. Bayangkanlah kalau pokok kelapa yang tinggi tu, yang paling tinggi tu, itulah tinggi orang masa tu. Ya. Jadi kapalnya juga besar. Jadi bayangkanlah tengok dalam sejarah atau geografi, ya, Nabi Nuh di Iraq mana ada hutan, ya. Jadi daripada mana datangnya, ya, kayu-kayu tu? Bukan sekelip mata boleh siap, ya. Jadi dia terpaksa mencari kayu-kayu ni, sudah tentu datangnya dari jauh, ya. Dan sampai Malaysia kot, ambil kayu kat Malaysia, ya. Langkah je laut. Main langkah je. Jadi dikumpul memakan masa bertahun juga. Ya, sebab itu dia menyiapkan tadi berbagai-bagailah makian daripada kaumnya. Tengok tu. Kalau tak percaya. Ya, Nabi Nuh dah tak berdakwah lagi. Ya, dia sibuk dengan orang-orang dia menyiapkan bahtera tu. Jadi orang mencela lah. Tengok Nuh tu. Kalau tak percaya dia gila. Tengok kan gila tu. Buat kapal tengah-tengah padang. Kan. Tengah padang buat kapal. Laut entah mana laut. Jauh lautan. Ya. Jadi dianggaplah oleh orang-orang dicela dengan perkataan gila. Dan mengikut sejarah juga katanya. Tak kurang juga. Ya, kaum Nabi Nuh ni yang melontarkan najis dekat kapal tu. Ya. Macam itulah keadaannya. Sampailah siap. Ya. Jadi siap tadi, itulah tunggangan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. 80 orang. Duduk dalam kapal tu. Ya. Bersamalah bekalan-bekalan yang boleh dibawa dalam masa pelayaran. Tahu tak berapa masa? Ya. Dia punya lama, ya, 6 bulan. Ya. 6 bulan dalam pelayaran. Ya. Kemudian dikatakan dalam Quran, dia turun di Bukit Judi. Ini Quran sini cakap, ya. Dia mendarat di Bukit Judi. Nama bukit tu Bukit Judi. Dan ya, nak turun tu,
tunggu air surut sebulan. Duduk atas kapal tu selama sebulan baru boleh turun daripada kapal nak mendarat. Kapal tu tersangkut atas gunung Judi. Baik. Summa agrokna ba'dul baqin. Kemudian telah kami tenggelamkan sesudah itu orang-orang yang tinggal. Mana yang tinggal, yang tak nak ikut, termasuklah isterinya. Siapa isterinya? Isteri ibu kepada Kan'an. Itulah yang tinggal. Kan'an pun tinggal. Itu dikatakan bahawa lelaki baik, anak tak mesti baik. Suami baik, anak tak mesti baik. Dan suami jahat, tak mestinya anak itu jahat. Ini ditafsirkan mengikut Nabi. Katanya, anak baik itu sebenarnya bergantung kepada si ibu. Ibu itulah yang nak mencorakkan anak tu baik ataupun jahat. Kalau ibunya baik, bapaknya jahat pun anak tu jadi baik. Contohnya seperti Firaun. Firaun. Dia ada isteri tapi soleh. Jadi didikan isteri itu anaknya baik. Macam tu. Kemudian yang Nabi Nuh, dia ada isteri. Isteri ini yang mendidik Kan'an, anak dia. Jadi Kan'an ni jadi durhaka ikut ibunya. Durhaka. Tapi ada satu isteri lagi yang soleh. Dia ada yang naik ke kapal tu ada isteri yang soleh. Jadi ada dua. Satu yang tinggal. Yang derhaka tu ditinggal. Dan tenggelam. Itu ceritanya. Baik. Inna fi zalika. Bahawasanya pada itulah ayah. Sungguh satu tanda. Maknanya cerita itu, kisah itu adalah sebagai satu bukti. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Nak menunjukkan banyaknya mereka tak beriman. Mana yang tinggal, yang naik kapal dengan yang tinggal lagi ramai. Yang tak beriman, itu yang ditenggelamkan. Yang beriman itulah 80 orang dalam kapal. Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan bahawasanya Tuhan kau sungguh dia Maha gagah lagi Maha penyayang. Itulah sifat Allah Ta'ala. Aziz. Maha gagah. Tak ada siapa boleh kalahkan. Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mentaati. Seperti Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya. Contohnya di sini. Maka sayang Tuhan kepadanya. Allah selamatkan. Yang kufur semua ditenggelamkan. Baik, kita tengok atau semak tata bahasa dia daripada ayat yang kita baca ini. Baik, kita ada jumpa perkataan daripada bawah. Kita daripada bawah. Daripada bawah kita cari perkataan Al-Aziz. Azizun. Al-Aziz. Jadi buka mic kalau nak cakap. Kita tengok kamus, perkataan aziz kita kena cari perkataan Ain Zai. Ain Zai. Buka mic Mic tak buka ni. Tak boleh cakap. Jumpa tak? Ain Zai. Ain Ren Fa. Ain. Kemudian dia jumpa Ain, cari Ain Zai. Dal Zal. Ro Zai. Ikut abjad. Dal Zal Ro Zai. Jumpa Ain Ba. Ain Dal. Apa Ain Dal? Jumpa tak Azza? Ain Zai. Zai. Ain.
Muka surat dulu. Sebut muka surat dulu. Dua. Okey. 2, 3, 4 ya, tengok. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Tengah-tengah. Ya. Kita jumpa perkataan. Yang cari, kita nak cari madi dia ya. Madi dia kena sebelah kanan bawah. Bawah sekali tu. Perkataan azza, ya'izu, azan, izzah, azazah. Jumpa tak? Sebelah kanan. 2, 3, 4. Kanan bawah sekali. Itu asalnya. Jadi dia asalnya dia tu. Ya. Jadi ini 2, 3, 4 kanan. Bawah, bawah sekali azza. Ya. Ya'izu. Ya. Jadi yang berganda macam ni, ya, disebut mudha'af. Bahasa dia mudha'af. Mim dot alif ain fa. Mim dot alif ain fa. Ain fa. Ya. Ain fa. Mudha'af. Mudha'af. Ya. Dia kalau dia punya dua huruf sama, digandakan, itu dikatakan mudha'af. Digandakan. Contohnya ain zai zai. Kan zai zai 2 kali. Zai itu kan 2 kali. Jadi zai zai. Ya. Azaza. Jadi azaza. Lalu digandakan jadi azza. Ya. Azza. Ada sabdu tu. Azza. Jadi ya'izu. Jadi dia punya gandaan tu, yang dikatakan gandaan tu yang zai itulah diganda. Diletakkan sabdu, ya. Azza ya'izu, ya, ya'izu, ya. Dia punya masdar dia azan boleh, izzatan boleh, azazatan pun boleh. Jadi itu masdar. Yang depan lepas mudhari itu semua masdar lah. Ya. Kan ada dalam tu, dalam kamus tu. Bukan. Masdar. Mudhari kenal tak? Mudhari yang ada ya itulah. Azza madi, yang izu mudhari. Azan yang tanwin semua masdar. Masdar. Ya, azan, izza, izzatan, azazatan. Okey, daripada sini kita cari yang dikatakan perkataan aziz. Mana dia tadi? Aziz. Tadi yang disebut tadi, sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Baris yang ke-6 kan? 2, 4, 6. Jadi aziz ni jamak dia aizza. Aizza tu mana jamak? Jim tu jamak. Jamak, ya. Jadi aziz ini boleh diterjemahkan yang maha, yang tadi kita sebut maha apa? Maha gagah, ya. Maha gagah. Kalau kita letak maha perkasa, ada sifat Tuhan lain, Qahar. Qahar tu maha perkasa. Jadi kita sebut sebagai amat gagah, ya. Kalau bukan sifat Tuhan, kita katakan yang gagah saja, ya. Tapi kalau kerana sifat Tuhan, kita katakan yang maha gagah, ya. Atau yang amat gagah kalau tak ada alif lam, ya.
Dan juga ya aziz juga dengan makna yang mulia. Jamaknya aizza, jamaknya sama juga aizza. Ya. Hmm. Kadang ada makna aziz katanya yang jarang adanya. Kadang nama aziz kekasih, ya. Dan kadang aziz dengan makna samin. Samin ni makna harga, ya. Kalau al-aziz bawah sekali, itu yang nama Allah tu yang maha gagah, sifat Allah yang maha gagah, ya. Baik, perkataan aziz, okey, kita tinggalkan dulu. Kita tengok lagi perkataan yang ada dalam ayat selanjutnya, iaitu ayat 102. Ya. Cuba kita cari perkataan karotan. Ya, betul tak? Betul tak? Betul ya? 102. Bukan. Mana tadi kita punya kita reverse ni. Tadi ayat berapa kita? 112. Oh, okey, saya tersilap. Silap. Okey. Kita ambil perkataan dalam ayat 120 ya. 120. Kita nak cari perkataan al-baqi. Al-baqi 120. Al-baqi. Al-baqi jangan ambil al ya. Ambil ba kof. Ba alif kof. Cuba cari. Ba alif kof. Perkataan ba lah, cari ba, alif ba. Cari ba. Lepas ba cuba cari ba alif kof ada tak? Itu dulu. Itu yang penting tu. Ba alif kof ada tak? Itu dia. Ya. Kalau tak ada ba alif kof, ya, kita kena cari ba kof. Tak ada ya. Ba alif kof tak ada ya. Cari ba kof. Ba kof dulu. Dah jumpa ba kof, nanti kita cerita balik. Jumpa tak? Ba kof. Kof kaf. Kof kaf lam mim nun waw. Muka surat apa? Muka surat apa? Muka surat apa? 40. Okey. Okey, kita cari muka surat 40. Jadi artinya ba kof ini ya yang tengah-tengah ya. Ba kof ya. Ba kof ya. Dia punya hurufnya. Baki. Bakiya ya beko. Bakiya ya beko mudhari. Masdar dia apa? Tak, masdar. Bakoan. Dan juga ada perkataan bako ya beki. Tak ada bakia tapi bako ya beki bakyan. Bakyan ya. Bakyan tu masdar. Kita ambil yang selalu ada dalam Quran iaitu bakiyah. Sebab dalam Quran menyebut bakiyah. Ya. Yang mula-mula lah permulaan tu. Jumpa tak? Tengah-tengah. Yang lain jumpa tak? Okey, insya-Allah. Okey ya. Bakiyah ya beko. Ya, itu yang kita cuba kita cari perkataan yang berbunyi baki. Ke bawah, cari ke bawah. Tik ke bawah. Ikut urutan bawah. Daripada bakiyah tadi, tengok ke bawah. Jumpa tak? Al-baki. Tak jumpa ke? Al-baki itu. Ya. Al-baki itu maknanya yang kekal, iaitu Allah, ya, juga sisa.
Jadi sisa tu yang kita tadi sebut tinggal lah, yang baki, yang tinggal. Ya. Jadi kita jumpa pada ayat tadi bakin, bakin. Itu mana yang orang-orang yang baki, orang-orang yang berbaki. Yang tinggal. Hmm. Ya, sisa, baki, ya. Hmm. Jadi balance. Jadi artinya kita dah jumpa perkataan asalnya al-bakin itu ialah bakia ya beko. Ya, bakia ya beko, ya. Hmm. Hmm. Baik, saya nak tanya, apa huruf mu'tal pada al-baki ni? Apa huruf mu'tal dia? Mu'tal ni huruf lemah dia, huruf sakit dia. Ya. Ya. Alif ke ya? Ha? Huruf sakit sebenarnya alif. Kenapa kita tahu alif? Kenapa? Kenapa kita tahu? Kenapa kita tahu yang dia? Tak. Madi dia bakia kan? Bakia. Saya nak tanya, ya, apa huruf mu'tal pada bakia? Huruf sakit dia. Ya, okey. Tapi sebenarnya adalah alif. Kenapa alif? Kita kena tengok pada mudhari'. Nak tahu huruf sakit dia sebenar, tengok mudhari'. Mudhari'nya apa? Ya beko. Ya beko bunyi apa? Bunyi atas ke bunyi bawah? Bunyi atas. Bunyi atas artinya alif maksura yang bingkuk tu, itu alif maksura. Bukan ya. Bukan ya. Baik, ya, ingatkan kaedah dia, kalau kita nak tahu huruf mu'tal sebenar, tengok mudhari'. Mudhari'. Kalau tengok madi, kita tertipu. Kita tengok madi dia, bakia, ya kan? Ya. Jadi kita sudah tertipu. Kalau nak tahu yang sebenarnya mu'tal dia, ialah tengok mudhari'. Ya. Mudhari'nya sekarang ni alif maksura. Kalau mudhari' dia betul-betul ya, dia bunyi qaf tu ke bawah. Ya beki. Ya beki. Baru bunyi dia bunyi ya. Ya. Ya tak bertitik pun tak apa. Tapi asal bunyi bawah ya. Dia kalau bunyi atas alif. Kalau bunyi bawah ya. Kalau bunyi depan waw. Waw. Ingatkan ya, kita tengok mudhari' dia, kalau bunyi bawah apa? Ya. Kalau bunyi atas alif. Alif. Kalau bunyi depan waw. Nak kenal huruf mu'tal dia, tengok mudhari' dia bunyi mana. Macam sekarang ni bunyinya ya beko, bunyi atas. Bunyi atas artinya alif maksura. Ya, alif maksura. Okey. Yang tu kita dah kira dah betul lah tu, ya. Kemudian kita ambil perkataan lagi iaitu aghraqna. Ayat 120, aghraqna. Apa nak cari perkataan 3 hurufnya? Sebut huruf. Ghin, ra, qaf. Tak mau bariskan. Hurufnya sebut. Ghin, ra, qaf.
Alif tu kalau kita sebut, dia jadi 4 jadinya ya. Jadi alif tu penambahan. Ya. Jadi ghin ra qaf. Okey, cuba cari. Ghin ra qaf muka surat berapa? Ain ghin. Ain ghin fa qaf kaf. Ghin 266 tu dah ghin, tapi carilah. Ghin ra. Ghin ra qaf. Jumpa tak? Muka surat 263 ada tak? Cuba cari. 263. Muka surat 263. Bawah kanan bawah. Kanan bawah. Goriko. Sebab itu, waktu 3 huruf, kita jangan mandai-mandai bunyikan goroko ke. Tengok-tengok kamu salah. Kan? Yang betulnya apa? Goriko. Bukan goroko. Ya, goriko. Apa mudhari'nya? Yageroku. Apa masdarnya? Gharqan. 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 Okey. Maknanya ialah karam tenggelam ya. Baik, sekarang ni yageroku kalau nak jadikan fi'il amar macam mana? Yageroku. Igrok. Matikan qaf rok. Igrok. Apa bunyinya? Igrok. 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 Kalau nahi? La tagrok. Baik ya, kita jangan sibuk nak menulis tapi nanti tak faham pula ya. Cuba tengok balik. Ya geroku, tengok ya tu, ya. Okey. Ya tu kita tukar jadi ta. Jadi bunyinya tag. Tag roku kan? Jadi kalau nak jadikan fi'il nahi, kita tukar jadi ta saja. La tagrok. Matikan ujung. Ya, la tagrok. Macam itulah fi'il nahi. Ya tu tukar jadi ta. Baris jangan tukar. Kalau baris tukar nanti jadi lain. La tagrok. Macam tu. Itulah fi'il nahi. Ya. Fi'il amarnya kalau fi'il amar mana yang tak faham lagi fi'il amar, yang tak faham lagi fi'il amar, kita nak buat fi'il amar, tengok baris 2 sebelum akhir tu ra kan? Kalau ra atas artinya awal bunyi bawah. Okey? Igrab. Kalau ra baris bawah, dengar tu. Kalau ra baris bawah, awal baris bawah. Okey. Ulang balik. Kalau ra baris atas, awal baris bawah. Kalau ra baris bawah, awal bawah juga. Jadi kalau atas bawah, kalau yang bawah pun bawah. Kalau ra tu baris depan, dengar tu. Kalau ra baris depan, awal depan. Kalau ra tu depan, awal baris depan. Ya? Okey.
Kita nak cari lain pula. Muka surat 262 pula sebelah dia. 262. Jumpa tak 262? Tengok daripada bawah. Daripada bawah sebelah kiri. Baris ke-10 ke? 2, 4, 6, 8, 10. Baris ke-10 di bawah. Apa bunyinya? Gharasa yagrisu. Okey, sekarang ni cuba buat fi'il amar yagrisu daripada kaedah tadi. Yagrisu jadi apa? Bunyi bawah dengan bawah. Jadi igris. Igris. Macam tu, ya. Kalau nahinya letak ya tukar jadi ta. La tagris. La tagris, ya. La tagris, ya. Baik. Buka muka surat 328. 328. Muka surat kamus ya, 328. Tengok baris sebelah kanan. Sebelah kanan. Baris yang ke-5 ke? 2, 4, 6. Baris yang ke-6. Sebab bawah. Yang ke-6. Apa dia? Konito kan? Konito ni mana putus asa. Ya. Baik. Mudhari'nya yaknatu. Macam mana nak buat fi'il amar yaknatu daripada kaedah tadi? Yaknatu. Macam mana fi'il amarnya? Awal bunyi apa? Kalau baris atas. Apa? Iknat. Kalau nahinya? La taknat. La taknat. Okey. Rajin menulis. Kalau tak faham juga tak tahu. Rajin menulis. Okey. Sekarang ni satu lagi. Ini biar cepat pandai ya. Kita tak suka hati saya nak buka ni ya. Muka surat 416. 416. Baris yang kanan, baris sebelah atas, baris yang ke-5. 2, 4, 5. Nazura yanzuru. Nazura yanzuru. Kalau nak jadikan fi'il amar yanzuru apa? Nak jadikan fi'il amar. Unzur. Apa? Kenapa kita bunyikan depan awal? Sebab yang ketiga tu pun doma juga. Zur. Jadi unzur. Ya. Kalau nahinya? La tanzur. La tanzur. Ya. Baik, itu dah dapatlah. Kalau isim fa'il, kita ikut fi'il madi ya. Contohnya fi'il madinya nazura. Nak buat fi'il isim fa'il ni, huruf pertama bunyi panjang. Nun tu na tu jadi na, nun alif na. Panjangkan. Na. Yang kedua bariskan bawah. Zi. Nazi. Yang huruf akhir bunyikan tanwin. Run. Nazirun. 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 Itu isim fa'il. Ya. Tiap-tiap isim fa'il bunyikan macam tu untuk 3 huruf. Macam mana nazura jadi apa isim fa'ilnya? Nazirun. Okey, sebelah atas sekali kiri. Atas sekali kiri. Apa bunyinya? Nadima.
Menyesal. Ya. Nadima, kalau nak jadikan isim fa'il, nadima, macam mana isim fa'il? Bunyikan panjang mula-mula. Na panjangkan, dal bunyi bawah, jangan tukar. Bunyikanlah bawah juga. Nadimun, apa? Nadimun. Ya. Nadimun maknanya yang menyesal. Ya, yang menyesal. Ya. Nadimun. Ya. Isim maf'ul tak sampai lagi. Isim fa'il. Ya, Okey. Baik, muka surat 63 ya. 63. 63. Muka surat. Kamus. Ini suka hati nak buka ni, ya. Tengok tengah-tengah. Jahara. Tengah-tengah jahara yajharu. Jahron. 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 Ini mana jihar? Jihar kan kuat kan, nyaring kan. Okey, sekarang ni kalau jahara nak jadikan isim fa'il macam mana? Panjangkan jim. Yang kedua baris bawah. Jahirun. Apa? Jahirun. Cuba tengok yang kanan. Yang kanan sebelah kiri. Muka surat 62 tu kanan. Sebelah kiri bawah. Bawah sekali. Jahada. Jumpa tak? Sebelah kiri. Muka surat 62 ya. Muka surat 62 kiri. Muka surat 62 bawah sekali kiri. Jahada. Kalau nak jadikan isim fa'il apa jahada? Jahidun. Apa? Panjangkan ja, kemudian bunyi bawah hi, jahidun. Jadi tiap tak jumpa 3 huruf, kalau nak buat isim fa'il, panjangkan yang permulaan. Kalau tak ada di sini, saya sebut saja. Contohnya ja'ala. Kalau isim fa'ilnya ja'ala, ja'ilun. Kalau rozako, rozikun. 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 Ya. Kalau fa'ala, fa'ilun. Kalau qatala, qatilun. Okey. Nak jadikan isim maf'ul, nanti Ajar Jawahir tak tidur pula, dia dah soal tadi dah. Ya. Ya. Isim maf'ul pula. Yang bawah sekali tadi jahada tu, jahada. Kalau nak jadikan isim maf'ul, penambahannya mim ya, pangkalnya. Mim. Kalau mim tu matikan dengan huruf jim, maj. Maj. Kemudian penambahan yang kedua waw. Jadi huruf yang kedua bunyikan waw. Hu. Jadi ha tambah dengan waw. Majhudun. Majhudun. Penambahan dia mim dengan waw. Yang ni isim maf'ul. Isim maf'ul ni terjemahan dia mesti ada perkataan yang di ya. Yang di. Kalau sungguh-sungguh yang disungguh-sungguhkan. Macam tu. Ya. Macam mana nak jadikan isim maf'ul? Apa penambahan dia? Mim dengan waw. Mim dengan waw. Ya. Contohnya kalau jahada jadi majhudun. 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 Ya. Okey, ada satu lagi ni. Muka surat 61. Tambah 61 ya. Baris yang keempat daripada kiri. Atas. Atas yang nombor 4 kiri. Jamala. Kita ambil yang bawahnya. Yang mana cantik. Jamula. Jamula. Bawah atas jamala, bawah tu jamula.
Jamula tu makna cantik Jamula kalau nak jadikan isim fa'il, panjangkan isim fa'il dulu. Panjangkan jim. Jamilun. Jamilun. Jamilun, ya. Jamilun. Jadi maknanya yang cantik, ya. Yang cantik, jamilun. Kalau perempuan jamilah. Kalau lelaki jamil, perempuan jamilah. Ya. Okey, nak jadikan isim maf'ul apa penambahannya tadi mim dengan waw macam mana? Majmulun. Pertama tambah mim maj, yang kedua tambah waw mu. Majmu. Semua nak jadikan isim maf'ul tambah dia mim dengan waw. Maj dengan mim dengan waw. Majmulun. Majmulun. Maknanya yang dicantikkan. Yang dicantikkan, ya. Cuba tengok sebelah kanannya, agak-agak tengah sikit, jamaah. Jamaah yajma'u. Ini biasa jumpa ni, jamaah. Yajma'u jama'an. Sebelah jumpa tak? Okey, jadikan isim fa'il jamaah. Panjangkan ja. Jami'un. Selalu kita sebut masjid jami'. Ya, jami'un yang berkumpul, ya. Jami'un. Kalau isim maf'ulnya letak mim dengan waw macam mana? Majmu'un. Majmu'un. Okey. Pandai. Las. Ini las, ya. Ini las. Las sebelah 60, muka surat 60 kanan tengah. Kanan tengah. Jalasa. Jalasa. Jumpa tak? Jalasa yajlisu, kan? Okey, duduk. Mana duduk tu? Jalasa kalau isim fa'il? Panjangkan jim. Ja. Kemudian bawah li. Jalisun. Kalau isim maf'ul tambah mim dengan waw. Majlusun. Apa? Majlusun. Ya. Alhamdulillah, pandai semua. Ya. Bolehlah, ya. Boleh cah. boleh cayalah, ya. Ya. Okey, untuk akan datang sampai ayat 140 Al-Quran. Ayat yang sama, wa inna rabbaka lawal azizur rahim. Dia sama, berulang-ulang kalimah tu. 140. Itu dah berulang-ulang kalimah tu, ya. Dia ulang-ulang. Okey, sampai situ dulu hari ini insya-Allah, ya.